Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 13 September 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Qaf. Surah Qaf, surah yang ke-50, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan bincang ini bermula ayat 36 sehingga ayat 40. 36 ilal arba'in sehingga ayat 40. Tajuk kitanya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan akibat buruk kepada umat-umat yang terdahulu daripada kafir Quraisy, daripada kafir zaman kita ini yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai pengajaran dan iktibar kepada orang-orang yang kemudian Allah SWT nyatakan kepada kita beberapa tanda kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jalla, iaitulah penciptaan langit dan bumi. Dan di akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya bersabar, melakukan zikir, salat pada waktu pagi, pada waktu petang, supaya kita sentiasa berhubung dengan Allah, jiwa kita menjadi mantap, jiwa kita jadi kuat dengan adanya perhubungan itu melalui salat, zikir, bacaan-bacaan pagi dan petang serta zikir lepas salat. Ini antara alat penguat jiwa seorang mukmin yang beriman. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir ataupun huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1148 1148 dia punya muka surat 1148. Mari kita baca bermula ayat 36. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون
wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud. Balik semula kepada ayat 36. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Dan berapa banyak kaum-kaum yang ingkar, yang keras kepala, yang tak dengar kata dari kalangan umat yang terdahulu daripada orang-orang musyrik Mekah itu, umat dulu daripada Tok Kafir Mekah. Kami telah binasakan mereka. Allahu Akbar. Binasakan mereka. Tengok nota di bawah, munasabatul ayat. Dia kata, setelah Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya daripada terkena azab akhirat, maka mulai ayat ini diperingatkan mereka supaya tidak ditimpa azab di dunia. Jadi itu dia panggil munasabatul ayat. Allah Ta'ala peringatkan ayat-ayat yang lepas tentang bahayanya seksaan yang ditimpakan ke atas orang-orang kafir, sehingga ke neraka minta tambah, ada tambah, belum penuh lagi ni. Maka Allah Ta'ala juga peringatkan kepada puak kafir, jangan sampai kamu ditipu azab di dunia lagi, berlakunya peperangan, berlakunya apa saja bencana yang akan menimpa mereka. Demikian juga di awal surah dulu Allah Ta'ala maklumkan tentang pendustaan yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu. Maka ayat kita ini Allah nyatakan sebab-sebab kebinasaan orang-orang yang terdahulu. Bila dia dusta, dia binasa. Itu ya sebab dia. Baik, pergi kepada huraian, tak belum lagi. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Kaum-kaum itu, kaum yang dibinasakan dulu itu, lebih kekuatan dan kehandalannya daripada mereka. Lalu kaum-kaum itu mencari perlindungan, fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Lalu kaum itu mencari perlindungan di merata-merata negeri. Ada kata mencari perlindungan naqab. Ada ulama tafsir, ada tafsir yang kedua. Meskipun demikian keadaannya, dapatkah mereka menyelamatkan diri? Hal mim mahis? Jawabnya tidak. Tengok dalam tafsir kata, berapa ramai orang yang dahulu yang kuat fizikalnya, kuat tubuh badan dia, boleh dia naqabu fil bilad. Apa makna naqabu fil bilad? Mereka mengembara di atas muka bumi, berjalan di sana sini. Wasalaku kulla tariq, mereka dah ambil berbagai jalan-jalan, langkah sana langkah sini. Maka ada ulama mengatakan, tengok dalam tafsir kita, dia pilih satu makna. Naqabu bermakna mereka mengembara, melarikan diri, mencari perlindungan di merata tempat. Itu satu tafsir. Jadi nak selamat diri dia, lepas turun azab, lari sana lari sini, macam-macam. Allah Ta'ala turunkan banjir besar, Sailil Aram contohnya, Yaman, dia lari. Ada juga yang mengatakan naqabu fil bilad ay assaru fiha. Mereka pergi buat lubang kat situ, pergi gali lubang, buat binaan. Buat mana gali lubang tu? Untuk buat tapak binaan. Buat tanam-tanaman, kena gali dulu. Naqabu dengan mana pergi mengorek-ngorek sana sini, dia korek bukit masuk. Jadi ada dua makna sini.
Satu kata naqabu dengan makna mereka ni melarikan diri mencari tempat perlindungan. Ada kata naqabu, mereka pergi korek bukit, korek sana korek sini, buat jalan lah, buat binaan lah, buat korek bercucuk tanam. Jadi ada dua makna. Yang pentingnya yang kita naknya sama ada lari cari perlindungan atau cari membuat bangunan, dua-duanya hal mim mahis. Soalan ni yang tak terjawab. Hal mim mahis. Adakah mereka mampu menyelamatkan diri? Adakah mereka selamat daripada azab Allah? Adakah mereka selamat daripada kebinasaan? Jawabnya tak ada siapa yang boleh selamat. Semuanya binasa dengan sebab perangai mereka yang tidak baik. Para jemaah sekalian, ayat 36 menyatakan kebinasaan umat dulu. Ayat 37, ini penting bagi orang beriman supaya dia mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran. Liman, bagi siapa? Tanda. Liman kana lahu qalb. Nombor satu, bagi siapa yang mempunyai hati, akal yang sedar pada masa membacanya. Masa-masa dia tengok, kita tak tengok tapi kita baca dalam kitab Al-Quran menyatakan kebinasaan. Orang yang ada hati, ada akal, pemikiran, orang ni yang mendapat zikra, faedah daripada peringatan. Yang kedua, au al-qasam, atau yang menggunakan pendengaran dengan bersungguh-sungguh kepada pengajaran itu. Kita dengar cerita-cerita orang dulu, kita pun ambil pengajaran. Yang ketiga, wa huwa syahid, dengan menumpukan hati dan pikiran kepada nasihat mau'izah yang diberikan itu. Nah, mau'izah yang diberikan itu apa dia? Orang ni 3 syarat. Tulis ni pelajar. Orang nak mendapat ilmu, yang pertama akal dia tumpu. Yang pertama. Yang kedua, telinga dia buka betul-betul dia dengar. Yang ketiga, syahid, dia memberi perhatian, fokus kepada apa yang didengari. Kita sekarang ini kalau tak cukup 3 syarat ini, bermakna kita tidak akan dapat ilmu. Kita tidak akan dapat ilmu. Sebagaimana berlaku pada sebagian orang, dia pergi tapi hati tak ada. Dengar orang ngajar, otak duk melilau sana sini. Orang duk kuliah sini, dia duk buah belakang. Ini semua ni tanda-tanda orang tidak akan mendapat ilmu. Duk dalam majlis ilmu tapi tidak mendapat faedah ilmu. Sebab apa? Sebab dia tidak memberi 3 syarat kriteria untuk menerima ilmu. Maka kalau 3 syarat cukup, orang itulah orang yang mendapat zikra, peringatan daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka melalui ayat-ayat yang dibaca dan juga melalui ayat-ayat yang dilihat. Selesai kita daripada ayat yang dibaca. Sekarang kita tengok pada ayat yang dilihat. Ini dia panggil 3 cara manusia mendapat faedah daripada Al-Quran. 3 cara. Hati, pemikirannya ada, telinga dia dengar, dan dia fokus kepada apa yang didengar. Kalau mari lara, tak dengar apa, tak jadi apa. Baik, kita berpindah kepada ayat yang berikutnya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ
wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Allah kata apa? Penciptaan langit dengan bumi itu sittati ayyam, 6 masa. Berapa lama? Wallahu alam. Dan kami tidak mengalami sebarang susah payah, penat lelah, letih lesu, tidak ada. Tengok nota di bawah. Ayat ini menolak anggapan kaum Yahudi yang mengatakan bahawa Allah memulakan penciptaan alam pada hari Ahad. Yahudi ambil hari Ahad dan selesai menciptanya pada hari Jumaat. Setelah itu ia berehat pada hari Sabtu. Sebab tu hari cuti dia hari Sabtu. Sebab Tuhan pun cuti juga hari itu, rehat. Dan selesai menciptanya hari Jumaat, ambil rehat pada hari Sabtu. Maha suci Allah daripada anggapan mereka yang sesat itu. Itu anggapan sesat Yahudi. Dan juga menolak pahaman kaum musyrik Mekah yang menaruh syak dan ragu-ragu tentang kebangkitan pada hari akhirat. Kerana Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang demikian besarnya sudah tentu amat berkuasa menghidupkan semula orang-orang yang telah mati untuk menerima balasan. Jadi para jemaah itu di antara huraian ayat ataupun munasabatul ayat. Jadi Allah Ta'ala sebut sempurnanya kuasa Allah menciptakan manusia. Kemudian dalam ayat ini Allah kata, aku cipta lebih besar daripada manusia, langit dengan bumi. Allahu Akbar. Jadi munasabah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya tak ada. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelum. Ayat mana? Ayat 6. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha. Ayat 6 ni sehinggalah ayat 10 laha tal'un nadid. Pokok-pokok ni keluar mayang, keluar apa ni. Jadi wa kana zalika qariban mimma wusifa fi Taurah min tartibil makhluqat. Itu menunjukkan bahawa apa yang disifat dalam kitab Taurah yang ada di tangan Yahudi tentang susunan penciptaan makhluk. Kemudian turun ayat Quran ayat 15, afa'ayina bil khalqil awal. Adakah kamu kira kami letih, kami lemah nak ulang balik kehidupan manusia yang pertama ini? Jadi kana ba'dul yahud bi Makkah yaqulun, puak-puak Yahudi dia kata apa? Allah Ta'ala cipta langit dengan bumi 6 masa, kemudian Tuhan rehat pada hari yang ke-7. Mana rehat itu menunjukkan dia letih itu, penat. Jadi setelah Allah telah selesai menciptakan pendustaan, pembohongan yang dibuat oleh puak-puak musyrikin, kemudian dia sebut pula dengan pembohongan yang dikabuat oleh puak-puak kafir Yahudi, maka ayat ini nak membatalkan sangkaan buruk mereka. Dia kata apa? Allah Ta'ala penat. Tuhan kata dah. Walaqad khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati wa ma massana min lughub. Allah kata wa ma asabana min jarra'i zalika ayu ta'bin aw i'ya. Tak ada apa pun yang memenatkan, melelahkan aku, tak ada. Lish li kamalil qudrati, kerana sempurnanya kuasa Allah, wa tamamil quwwati, karena sempurnanya kekuatan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kata siapa dia kata Allah Ta'ala penat. Itu kata-kata Yahudi, kata-kata jahat yang ditunjuk, yang dibuat oleh puak Yahudi terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik, bila kita dengar Yahudi nakal, kita dengar Yahudi khianat,
kita dengar Yahudi kata macam-macam kepada Allah Azza wa Jalla, sudah tentu naik darah kita. Naik darah ke tidak? Naik darah lah kita nak marah. Maka Allah Ta'ala bawa kepada kita ayat 39. Fasbir ala ma yaqulun. Oleh itu bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu, hei Nabi. Allah suruh Nabi kita sabar ala ma yaquluhul kufaru minal aza wassu. Macam-macam dia kata kepada Allah, bahkan dia kata macam-macam kepada Nabi. Kita hari ni pula menumpang sama, orang kata macam-macam kepada kita. Allah suruh Nabi kita bersabar. Bagaimanakah cara nak bersabar? Tanda ni pelajar. Kaifa nasbir. Bagaimana kita sabar? Bagaimana cara kita nak bersabar? Ini tip dia. Tanda. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu bilakah waktu, terutama sebelum terbit matahari, wa qablal ghurub, dan sebelum terbenam matahari. Allah Ta'ala bila dia suruh sabar, maka diberinya garis panduan, tip, kata orang sekarang, bagaimana kita nak bersabar. Nak bersabar dengan cara sabbih bihamdik, sucikan Tuhanmu sebelum terbit matahari. Bila? Waktu subuh. Dan wa qablal ghurub, sebelum terbenam matahari. Bila? Waktu asar. Waktu subuh dan waktu asar. Jadi ada ulama tafsir kata solat subuh dengan solat asar. Selepas solat subuh kita zikir waktu pagi sebelum naik matahari. Lepas solat asar kita zikir waktu petang sebelum terbenam matahari. Ingat ni. Ni buku zikir kita ada bagi kepada pelajar, sudah ada zikir. Ni hak Romi. Ini Jawi punya untuk orang tua-tua tak pandai Romi, kita buat belaka. Yang pentingnya berzikir ke tak zikir ya. Dari sudut alat-alat bacaan sudah disediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Zikir tak zikir, jawabnya kena berzikir. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita suruh sabar, maka dia beri kepada kita garis panduan ataupun tunjuk ajar bagaimana nak berzikir, bagaimana nak sabar. Jadi amarhu bima yasta'inu bihi 'ala sabri. Allah Ta'ala beri kepada kita cara kita nak bersabar, iaitulah kita bertasbih sebelum terbit fajar, sebelum naik matahari, dan sebelum terbenam matahari. Dan ayat yang terakhir Tuhan kata apa? Tengok ayat. Bertasbihlah memuji Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam tafsir, dalam hadis. Tanda pelajar hadis ni. Menarik hadis ni. Wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazara ila al-qamari lailatan. Nabi pun tengok kepada bulan. Kebetulan malam tu bulan Lailatul Badri, bulan penuh purnama. Nabi tengok bulan. Faqal, baginda sallallahu bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Kamu akan dapat melihat Allah Tuhan kamu sebagaimana boleh tengok bulan ni. Makna tak ada hijab. Bila Allah Ta'ala buka nanti, setelah ahli syurga masuk syurga, Allah Ta'ala buka hijab,
ahli syurga boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Kita dah bicara dalam sidi yang lepas, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Muka orang bercahaya boleh tengok pada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'al wujuhana, ya Allah jadikan muka kami bercahaya dan layak kami untuk berada dalam syurga, serta rezekikan kami dapat memandang kepada wajah-Mu yang mulia ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Nabi kata apa? Fa inistata'tum. Dengar ni. Kalau kamu mampu alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi, kamu mampu untuk menunaikan solat sebelum naik matahari. Solat apa tu? Solat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, iaitu solat asar. Faf'alu, hendaklah kamu tunaikannya. Kemudian Nabi baca ayat ini. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Satu, tulis hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu. Ada dalam riwayat lain, sekali lagi riwayat Jari juga, Nabi baca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha dalam surah Taha ayat 130. Hadis ini rawahul Bukhari juga. Jadi kita kata tidak jadi masalah. Boleh jadi Nabi duduk, sekali Nabi duduk dengan sahabat, dia baca ayat ini, sekali lagi dia baca ayat ini. Yang penting dua-dua ayat itu menunjukkan kepada zikir solat sebelum naik matahari dan solat ataupun zikir sebelum terbenam matahari. Kita kata alhamdulillah. Satu lagi hadis, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa dia solat dua pada waktu dah sejuk. Apa dia waktu sejuk ini? Ulama hadis kata ai al-fajra wal asra. Solat fajar dan solat asar. Solat fajar tu sejuk. Solat asar pun dah mulai sejuk dah, nak banding tengah hari tadi. Jadi siapa dijaga dua waktu ini, orang ni masuk dalam syurga. Habis waktu lain kena jaga juga. Ini menunjukkan dua solat ni lebih besar keadaan dia. Lebih besar keadaan dia. Maka Allah kata apa? Tengok ayat terakhir, ayat kita yang terakhir, ayat 40 dalam siri kita ni. Wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud. Serta bertasbihlah kepada Allah pada malam hari. Mentah kau orang bagi tahu pagi dengan petang, malam relax lah. Malam pun kena tasbih. Wa adbaras sujud, dan sesudah mengerjakan solat. Jadi kita semua waktu kita kena solat, kita kena apa? Kena zikir. Ada hadis, tanda ni pelajar hadis ni. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'arra min al-lail. Siapa dia sedar tengah malam. Kita tidur sedar, kerong tiba-tiba sedar. Apa jadi? Dia pun baca doa ni. Ikut belakang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Kemudian dia doa apa yang dia doa. Tapi Nabi kata fa in tawaddaa wa shalla qabilat salat. Kalau dia mampu nak bangun, dia ambil wudu, solat, lagilah diterima amalan dia. Kalau kita tak mau bangun pun, yang penting sedar tidur tengah malam kita baca. Kalau tak ingat semua bacalah separuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau ni ingat dah ni. Tak kata ingat. Nah. Kalau boleh penuhkan, cantik. Tambah lagi. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Allahumma ghfirli. Jadi gitu kelebihan hadis ini. Rawahul Bukhari. Jadi bangun tengah malam. Dan juga Allah kata wa adbaras sujud. Adbaras sujud ai aqibas salawat, iaitulah zikir lepas salat. Ni tengok dalam kitab kita Perisai Muslim ada zikir ni. Dalam kitab zikir pagi khas pun ada, zikir pagi khas ada, zikir lepas solat kita buat khas pun ada. Ni dalam kad kuning ni zikir lepas solat. Alhamdulillah kita dah usaha membuka jalan, buka ruang, sebarkan sunnah yang diamal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terpulanglah masing-masing nak pakai hak mana, kita pilihlah yang terbaik untuk kita, lebih-lebih lagi untuk akhirat kita. Kalau makanan pun kita pilih yang terbaik, yang lazat, yang sedap, yang berkhasiat, yang ada logo halal. Kenapa dalam zikir-zikir kita ni kita tak pilih yang terbaik? Pilih yang terbaik. Maknanya riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi, riwayat yang hasan contohnya, atau riwayat yang diterima oleh ulama hadis sebagai hadis yang baik, sanaduhu jayyid, kita terima. Kemudian kita amalkan. Ini kita pergi cari hak lain-lain yang berisiko, yang dibantah oleh sebahagian ulama tentang bacaan tersebut, kita kata tak payah. Allah, makan cari yang lazat, beli barang cari yang ori, tapi dalam bab ibadat cincai. Lah kenapa? Rugi. Tengok ni. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis lepas solat ni. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33. Siapa dia baca tasbih lepas solat 33 kali. Wa hamidallah, baca alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah, dia kata Allahu akbar 33 kali. 99. Untuk lengkap 100, yang ke-100 kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kita dapat? Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Diampunkan dosa-dosa dia yang kecil walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ini sahih, rawahu Muslim. Malanglah nasib kita hari ni, budaya masyarakat kita, lepas solat kita zikir ikut imam. Imam pula tidak bertanggungjawab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi baca zikir-zikir yang tidak maksur, yang dibaca oleh Nabi selepas salat. Tak boleh pahala ke? Kita tak kata tak boleh pahala, sebab semua zikir boleh pahala, tapi ada tempat dia. Ada tempat dia yang kita kena ambil kira. Setiap tempat ada bacaan. Nak tidur bacaan ni, nak makan bacaan ni, nak naik kenderaan bacaan ni. Lepas solat ada bacaan dia, dalam solat ada bacaan dia. Kita pandai-pandai pergi reka-reka. Kenapa? Makan minum cari yang halazat, cari yang asli dalam bab ibadat. Akan ambil jumpa yang orang kata asal kau, saya jumpa dengan Tok Syekh ni ijazah. Ijazah yang paling besar sekali, ijazah yang dikeluar oleh imam-imam hadis. Inilah bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, itu waktu kita tasbih itu bila pada waktu malam, pada waktu pagi, pada waktu petang, dan selepas solat. Tamatlah perbincangan kita dalam tafsir ayat 36 sehingga 40. Al-an, sekarang kita pindah kepada mencari 5 faedah untuk kita amalkan, kita tadabbur, kita laksanakan dalam kehidupan kita insya-Allah. Tulis para pelajar. Faedah yang pertama, al-faidatul ula. Faedah yang pertama,
Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam ayat ini bermula ayat 37, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran, peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada hati, pemikiran dia, au alqasam'a, orang yang membuka telinga dia, wa huwa syahid, dan dia hadir, dia fokus kepada apa yang dia belajar. Maka dikata di para ulama, syarat seorang itu nak dapat ilmu mesti mengumpulkan 3 perkara ini. Tulis, syarat nak dapat ilmu kena ada 3 perkara ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang yang dapat manfaat daripada zikra, peringatan ini 3 orang. Yang pertama, siapa dia? Ayyalakuna lahu qalbun hayyun, hati pemikiran dia hidup. Kalau hati mati, dengar macam tak dengar ya. Macam kita bercakap dengan orang mati, dia dengar ke tidak? Kalau dia dengar pun dia tak boleh jawab. Dia diam gitu orang mati. Yang kedua, an yusghiya bi sam'ihi kullih, telinga dia kena dengar betul-betul apa yang orang cakap. Kalau dia tak dengar, dia buat hingar-bangar, bising-bising, dia tak akan boleh. Sebab tu dalam majlis ilmu tak boleh bising. Tak boleh bising. Yang ketiga, an yuhdira qalbahu wa zihnahu indal mutakallim lahu. Dia kena, hati dia tu kena fokus, syahid, makna dia hadir fizikalnya, dan pemikirannya kena hadir dalam majlis ilmu. Ada orang hadir fizikal tapi otak dia tidur, ini tak jadi. Orang ni tak akan dapat ilmu. Ada 3 syarat orang nak dapat ilmu. Kalau tak cukup 3 syarat ni, maka dia tidak akan dapat ilmu sebagaimana yang diharapkan. Ingat para pelajar, nak ilmu ke tidak kita? Nak laksanakan 3 perkara yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ini. Baik, kita berpindah pula kepada faedah yang kedua. Masih lagi dalam ayat yang sama. Masih lagi dalam ayat yang sama. Jawab dia, kata di para ulama tadabbur ayat ini, dia kata apa? Minan nas man yuhramu al-ilma. Ada di kalangan manusia yang terhalang daripada mendapat ilmu. Sebab apa? Lisu'in insatihi, kerana dia tak dengar betul-betul apa yang orang cakap. Tak dengar. Bahkan orang bagi link kuliah subuh ni, suruh dia dengar pun dia marah. Apa ni? Duk dengar ke ngaji Quran ni bahaya, boleh membawa kesesatan. Dengarnya tidak, ini bahaya ni. Itu yang pertama. Orang yang tak dengar betul-betul apa yang dikata oleh orang, maka dia tak akan dapat ilmu. Mari duduk berkelahi sini. Dia ada, tapi dia tak dengar, tak fokus. Karena itu kata di para ulama, hadhi afatun, ini adalah penyakit yang banyak terjadi menimpa sebahagian daripada penuntut ilmu. Maka mereka terhalang daripada mendapat ilmu, walaupun dia orang cerdik, tapi kalau tak dengar betul-betul, orang cakap lain, dia cakap lain, orang kata alih, dia kata bah, mana boleh. Kata Syekh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Man kana hasanal fahmi radi al-istima'. Ingat baik-baik, siapa dia cerdik otak dia, tapi dia tak dengar betul-betul apa orang cakap, lam yakum khairuhu bisyarri, mana kebaikan yang ada pada dia tu tak boleh menampung, tak boleh menerima tak boleh tembus keburukan perangai yang dia buat itu. Dia cerdik, kalau dia dengar betul-betul dia faham, tak tulis pun tak apa. Masalah dia tak dengar, tak fokus. Sebab itulah kita kata setengah orang hari ni nampak tak cerdik, sebab mereka tidak fokus apa yang diberi maklumat. Lebih-lebih lagi zaman kita ni. Orang duduk kuliah depan ni, dia duduk main WhatsApp belakang. Ada setengah tu duduk buah, ada setengah tu tidur. Boleh ilmu ke tak boleh ilmu?
Jawabnya tak boleh ilmu lah belaka tu. Orang buah, tapi dalam majlis ilmu kita rasa kalau hak tidur baik pada hak berbual. Hak tidur dia kacau dia ya. Tapi hak buah dia kacau orang lain. Jangan berbual. Allahu Akbar. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, siapa nak dapat ilmu, 3 perkara itu mesti ada. 3 perkara kena ada. Allahu Akbar. Mana kita pergi pula kepada faedah yang ketiga. Tanda ni pelajar, faedah yang ketiga. 3. Ayat walaqad khalaqnas samawati wal ard, ayat 38. Kami telah jadikan langit dengan bumi dan isi kandungannya dalam 6 masa. Kami tidak penat. Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mendidik kita manusia. Allah didik kita jangan gopoh, jangan terlalu nak cepat. Allah boleh je buat kun fayakun, tapi kenapa Tuhan tak buat kun fayakun? Fahuwa subhanahu yu'allim ibadahu ta'anni fil umur. Allah nak ajar kita supaya tidak gopoh dalam melakukan sesuatu perkara. Tuhan kata aku boleh je buat kun fayakun, tapi aku buat segala benda tu ikut tahap. Langit dengan bumi 6 masa. Penciptaan manusia 9 bulan, 6 bulan dalam perut ibu. Boleh je mengandung hari ni esok beranak, boleh ke tak boleh? Boleh je. Tapi Allah buat sebagai lama supaya nak suruh mak dia rasa sayang kepada anak. Duk dalam perut dia ngongek-ngongek berjalan baby dalam perut dah. Kita bila keluar kita kena mikir, aku 9 bulan menumpang dalam perut mak aku. Sekarang ni kita sombong dengan ibu? Tak. Jadi Allah Ta'ala nak didik kita ni supaya tidak gopoh. Sebab itulah ada setengah pemuda-pemuda ni nak cepat. Syekh, kita nak buat gini. Kita kena cepat, bertindakan kena laju. Kalau tidak kita gini. Tok Syekh kata, sabarlah weh. Allah Ta'ala yang maha berkuasa pun ajar kepada kita. Dia buat langit dengan bumi sitati ayat 6 masa supaya kita tidak gopoh. Belajar ilmu tidak gopoh. Yang keempat, Allah kata apa? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Allah ajar kepada kita supaya bertasbih pada waktu pagi sebelum naik matahari dan sebelum terbenam matahari pada waktu petang. Maka di sini kata ulama, fadilatut tasbih wa zikri, kelebihan tasbih dan zikir fi hazainil waqtaini, pada 2 waktu ini. Jadi bila kita solat subuh, selepas subuh jangan lupa zikir pagi. Zikir pagi jangan lupa. Zikir dulu. Ustaz duduk mengajar nak zikir macam mana? Kalau kita boleh campur, dia dengar telinga dengar mulut tu zikir sekejap sampai habis, lepas tu kita fokuskan. Lepas asar kita zikir sampai maghrib. Itulah yang panggil waktu yang paling afdal. Zikir pagi dan zikir petang, bukratan wa asila. Kemudian Allah sebut juga tadi zikir selepas solat, zikir ba'da sujud, zikir selepas solat ni kita ada lagi. Wa adbaras sujud, lepas solat jangan duduk buah. Zikir dulu, tamatkan zikir 10 bacaan yang Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau imam awak baca, ikut. Kalau dia tak baca, kita baca. Saya ikut imam nakal, dia tak bertanggungjawab, dia baca hak dia nak, lepas tu dia berhenti. Tak apalah, itu hak dia. Tapi kita sebagai hamba Allah Ta'ala, kita kena berzikir pada waktu itu. Zikir pada saat itu, jangan tak berzikir waktu. Ada sahabat kita ni tanya, dia kata dia tak ada masa nak berzikir. Menarik juga ni. Saya kata, kenapa? Saya fokuskan kepada baca Quran saja. Kita kata, ya akhi, benar. Quran zikir yang paling mulia, yang paling baik. Tapi ada masa dia. Betul? Tengok dalam solat, Quran Fatihah kita baca waktu qiyam, waktu rukuk,
tasbih, azimu fihi rabbu subhana rabbiyal azim. Waktu sujud kita mengagungkan Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la. Maka setiap tempat tu ada bacaan. Kalau kita fokuskan baca Quran sebelum subuh, waktu sahur itu waktu baik. Wa Quran al-fajri pada kamu ni, tapi lepas solat subuh kita kena fokus kepada zikir pagi. Sudah kita zikir, nak sambung baca Quran sampai naik matahari, dipersilakan. Selepas solat asar zikir dulu. Habis zikir sambung baca Quran sampai maghrib, dipersilakan. Jadi lepas solat fardu apa dia? Zikir dulu, zikir lepas solat. Habis zikir lepas solat, kita sambung zikir pagi, sambung zikir petang, sambung zikir lain, sambung baca Quran, sambung tazkirah, semuanya dapat. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah waktu kita kena berzikir. Kemudian akhirnya Allah sebut ajar kepada kita fasbir. Ini yang kelima tu. Yang nombor 5, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Fasbir ala ma yaqulun. Sabar menghadapi ujian. Bagaimana cara kita bersabar? Dengan kita banyak berzikir. Fihi dalil ala anna tasbih. Ayat ini menjadi dalil bahawa tasbih itu adalah alat untuk mendapat kesabaran dan ketenangan. Tak kiralah sama ada kita sabar zikir itu dalam solat itu sendiri, ataupun zikir selepas solat, zikir waktu pagi, zikir waktu petang, kan? Maka ini yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, zikir. Dalam surah Taha, cuba tuan-tuan tanda dalam surah Taha, Allah SWT ketika dihantar Nabi Musa nak pergi mana? Nak pergi jumpa Fir'aun, jumpa mendiang Fir'aun. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Tengok ayat. Untuk pelajar-pelajar kita, ahli-ahli tadabbur ni dia mudah ingat, mudah tanda. Innahu tagha. Tengok dalam surah Taha. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Tuhan kata, Musa pergi jumpa Fir'aun, dia tu tagu. Musa kata apa? Tanda untuk pelajar-pelajar. Bermula daripada ayat 25 surah Taha. Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, cerahkan dadaku. Wa yassir li amri, permudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, bukakan ikatan lidah aku ni. Mana biar aku cakap tidak gugup. Yafqahu qawli, biar dia faham perkataan aku ni. Waj'al li waziran min ahli, jadikan pembantu aku ini Harun, adik-beradik aku. Ushdud bihi azri wa asyrik fi amri. Tujuan apa? Kai nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsira, supaya kami dapat berzikir banyak, ingat kepada Allah Taala banyak. Bila kita ingat, kita kuat, barulah boleh lawan Firaun. Subhanallah. Allah kata Musa mungkin jumpa Fir'aun. Patut Musa akak senara, ya Rabbi, nak tombak, nak pedang, nak kuda laju, nak. Musa minta 7 perkara, semuanya yang berkait dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kai nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsira. Subhanallah. Kenapa Musa tak minta senjata? Dia pergi minta alat-alat kekuatan jiwa. Kita kata itulah pejuang Islam di situ, tidak dinafikan. Sebab dia bukan nak pergi perang dengan Fir'aun, dia nak pergi berdepan dengan hujah. Kalau nak pergi perang, baru dia minta baju besi, minta baju rantai, minta kopiah besi. Baiklah para jemaah sekalian, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala kata fasbir, sabar. Jadi ayat kata di para ulama, sabar itu ada 2. Yang pertama, adamut tadajjuri bima yaqulun, jangan mudah gelabah, jangan mudah bengamuk bila dengar orang kafir kata tak baik kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun musuh-musuh kata kepada kita, ataupun penjahat-penjahat buat senarai buruk terhadap kita, dia masukkan nama kita dalam senarai hitam. Dia dengan senarai itulah menjadi senjata untuk orang nak menyekat dakwah kita. Kita akan sabar. Yang kedua, sabar an yamdi fi da'wati ila Allah, sabar berdakwah, menyatakan yang benar, ajak manusia kepada Allah, ajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yataqa'asa, jangan malas sama sekali. Sabar berjalan sana sini,
ajar pada manusia supaya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah kita 5 faedah yang dapat diambil daripada ayat 36 sehingga ayat 40 dari surah Taha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.